وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى عملا. قال الشيخ المؤلف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma jumlatu amri annaka idza nazarta fi dalaili sun'illahi ta'ala wa amanta nazara alimta anna laha ilahan qadiran 'aliman hayyan muridan sami'an basiran mutakalliman munazzahan an huduthil kalami wal ilmi wal iradati muqaddasan an kulli nafsin wa afatin la yusafu bisifatin muhdatsin wa la yajuzu alaihi ma yajuzu ala mahdudi wa la yushbihu syai'an min khalqihi wa la yushbihu syai'an wa la tatadammanu al-amakin wal jihad wa la tahulluhu al-hawadithu wal afat. Alhamdulillah muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan dan saya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang pertama anjuran Masjid Bukit Indah Ampang menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, yang mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menghampiri ujung daripada keterangan tentang Aqabah yang pertama, dakian yang pertama dari 7 dakian yang perlu direndasi dengan jaya untuk seseorang yang ingin menjadi abid, ingin menjadi ahli ibadah. Aqabah yang pertama adalah Aqabatul ilmi, dakian ilmu. Lalu menuju kepada kesimpulan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian daripada beliau menerangkan, menghuraikan tentang dakian ilmu ini, maka kesimpulannya bahawa kamu
apabila kamu memerhati kepada tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada di depan kita, alam yang terbentang di hadapan mata kita ini, semuanya apabila dipikirkan dengan fikiran yang baik, itu menunjukkan kepada kewujudan, keesaan, kekuasaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini. Jadi apabila kamu memperhatikan kepada tanda-tanda, petunjuk-petunjuk yang ada pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu mendalamkan kajian kamu, maka nescaya kamu tahu bahawa bagi apa yang diciptakan ini ada Tuhan yang Maha Berkuasa, ada Tuhan yang Maha Mengetahui, yang hidup dan berkehendak, yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, dan juga Maha Berkata-kata, dan Maha Suci daripada berlaku baru pada sifat. Ini tak boleh. Di zaman kita ini sudah tersebar sikap di kalangan orang-orang yang jahil. Mungkin dia berasakan berilmu, sikap mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Jadi dia nak kata kalau makhluk macam ni, tentulah Allah macam ni. Itu namanya kias. Oh, saya ini salah satu makna ukur. Dan kias ini dari segi teknikalnya adalah salah satu sumber hukum syarak. Daripada 4 sumber hukum yang boleh kita katakan disepakati: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', kesepakatan para ulama, dan Al-Qiyas, analogi. Jadi kias ini dirujuk oleh para fuqaha untuk mengenal pasti hukum dalam perkara-perkara yang tidak ada dalil yang jelas daripada Quran dan hadis. Lalu para ulama mengkaji, lalu mereka mengenal pasti hukum. Setelah mereka mengenal pasti apa yang dikatakan illatul hukmi, illah kepada hukum. Apa maksud illah? Illah dalam ilmu usul fiqh atau ilmu qiyas adalah asas kepada hukum. Maknanya kerana ada asas itulah maka ada hukum. Maka timbullah kaedah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dia berpusing-pusing, maknanya dia berubah mengikut kepada illah. Ada atau tidak ada. Maknanya ada illah, ada hukum. Tidak ada illah, maka tidak ada hukum. Contoh, hukum memakan bawang mentah adalah makruh, tak sampai haram, makruh. Apa asas makruh? Makruh ini satu perbuatan yang kita disuruh meninggalkannya, jangan buat. Tetapi suruhan itu tak putus, mana masih ada ruang. Kalau disuruh kita meninggalkan dengan pasti, tidak ada pilihan, namanya haram. Makruh kita disuruh tinggal juga, tapi tidaklah sampai kalau kita buat berdosa kita. Apa asas makruh tadi? Kerana bawang putih katakan yang mentah itu dia mempunyai bau yang busuk. Bila kita makan, maka bau busuk itu lekat di mulut kita, dan makan mungkin akan keluar lagi bila kita sedawa, dan masuk mulut keluar bau busuk tadi. Jadi bau busuk ini kita nak elakkan, maka seeloknya jangan makan. Kalau diproses bawang tadi dengan satu proses, tak kisah dengan cara dimasak, dikeringkan atau digeruk atau macam-macam, tiba-tiba hilang bau ni. Rasa masih rasa bawang, tapi bau busuk dah tak ada. Adakah masih makruh lagi? Jawabnya tidak. Kerana asas hukum itu dah hilang. Jadi sebab itulah
kita lihat proses daripada perahan anggur, buah anggur itu diperah, diambil airnya, maka air perahan anggur itu boleh diminum. Tetapi apabila air perahan itu diperah sehingga dia berubah menjadi khamar, menjadi arak, pada ketika itu sudah tidak halus lagi, ia menjadi haram. Apakah asas haram minum arak? Kerana dia ada satu sifat dipanggil al-iskar, memabukkan. Maka minum khamar haram. Tetapi kalau diproses sehingga menjadi cuka anggur, adakah cuka itu kalau kita konsum, kita makan, ianya memabukkan? Tidak. Maka sudah berubah hukumnya menjadi harus minum, boleh. Kita nak makan cuka anggur, walaupun satu masa dahulu dia pernah bersifat arak memabukkan. Ketika dia bersifat arak memabukkan itu haram. Ketika dia berubah menjadi cuka, berubah hukumnya. Jadi ada minum yang tidak diketahui hukumnya, tidak ada dalil yang jelas. Kita ambil contoh yang mudah, air ketuk. Ada ke Quran hadis kita hukum minum air ketuk? Kita air ketuk pun tak ada. Jangan kena kita hukum kita tentang air ketuk pun tak ada. Tiba-tiba kita dapati dia dipakai. Ada orang berproses air ketuk, dia perah macam mana, dia campur dengan obat batuk ke, dia campur dengan apa ke. Akhirnya kalau orang minum air ketuk itu mabuk dulu. Maka dia kata minum air ketuk yang sedemikian menyebabkan orang itu jadi mabuk, hukumnya haram. Persoalan mana dalil? Kalau kita kata Quran hadis, tidak ada. Jawabnya kias. Dikiaskan air ketuk itu kepada khamar. Kenapa dikiaskan? Kerana sama. Tak sama. Ini khamar buat daripada anggur, rasanya lain. Jadi air ketuk buat daripada daun, rasanya lain. Ya. Tapi sama pada kesannya, iaitu memabukkan. Itu yang dia relevan. Air sirap misalnya, tak boleh kita kata air sirap haram kerana sama macam red wine, sama-sama merah. Mungkin kata dia sama, tetapi asas hukum tak sama. Minum air sirap tak mabuk, minum wine mabuk. Jadi persamaan itu mesti yang relevan. Apa poinnya? Poinnya dalam bab kias, dia mesti sama. Walaupun air ketum dan wine tadi sama-sama makhluk, walaupun sirap dengan red wine tadi sama-sama makhluk, tapi kalau tak sama asas hukumnya, maka kias macam itu bakal. Manakala orang keluar fatwa, kata dia berfatwa bahawa minum air sirap haram kerana sama macam red wine. Sama macam mana? Sama-sama merah. Terbatal kias. Kerana persamaan itu tidak relevan. Bayangkan, sama-sama sirap itu makhluk, red wine itu makhluk, sama-sama merah, tapi persamaan itu tidak relevan. Bukan pada asas hukum, terbatal kias. Macam mana orang boleh kias Allah dengan makhluk? Sedangkan Allah tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seperti sama macam Allah itu satu apa pun tak ada. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya, yakni bagi Allah itu yang sama satu apa pun tak ada. Tiba-tiba kamu kias, kamu kata, oh oleh kerana malaikat boleh naik turun daripada atas ke bawah, takkanlah Tuhan yang maha berkuasa yang mencintai malaikat tak boleh naik turun? Ini masalah. Dia nak kias Allah Ta'ala dengan makhluk. Cerita malaikat naik turun satu cerita yang harus berlaku, kerana namanya naik turun itu daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Sedangkan Allah Ta'ala Khaliq, pencipta kepada tempat, maka Allah Ta'ala tidak terikat dengan tempat.
Maka tidak laku yang namanya bergerak dan diam. Kerana bergerak dan diam ini adalah yang ada kaitan dengan tempat. Kalau di tempat itu dia. Kalau dia bergerak buat satu tempat ke tempat yang lain, ada dia bergerak. Allah Ta'ala tidak terikat dengan dimensi tempat. Habis kiranya Allah Ta'ala tak berkuasa untuk bergerak. Ayat ini dia nak sebagai kita kata dia pula Allah tak berkuasa. Dan kita orang Islam cuba tahu Allah Maha berkuasa. Tiba-tiba kalau kata Allah tak berkuasa, bukan. Berarti orang suruh belajar sifat dulu. Bukan kata semua orang mesti mendalam, tapi dalam satu negeri kena ada yang mendalam. Fardu kifayah. Kerana kalau datang syubhat, orang yang mengaji mendalam dia boleh jawab. Untuk pakai diri sendiri, memadailah kita tahu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil Allah bersifat dengan kekurangan. Mustahil Allah sama seperti makhluk. Cukup kata untuk pakai diri sendiri. Tapi kalau sudah ada orang mengatakan oleh kerana Allah Maha berkuasa, kenapa pula Allah tak boleh turun naik? Maka jawab sifat kudrah, sifat kuasa ini ta'alluqnya, skopnya hanya pada yang harus, yang mungkin. Adapun yang mustahil itu tidak ada kita mengenai dengan kudrah. Mustahil ini sesuatu yang tak mungkin wujud. Mungkin sesuatu yang boleh wujud, boleh tak wujud. Wajib sesuatu yang mesti wujud. Sebab itu kita belajar hukum akal. Sekarang orang tak tahu hukum akal. Dia hanya tahu hukum syara. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Hukum akal wajib, lawannya mustahil. Di tengah-tengah itu ada harus, dia datang. Tak belajar. Maka adakah kerana Allah Ta'ala Maha berkuasa sampai nak mengatakan seperti kaum wanita pun ramai yang boleh beranak? Kan Allah kata kaum wanita kaum yang lemah, kaum yang lemah. Tamak-tamak ya, itu istilah yang biasa dulu. Maka kalau kaum yang lemah ramai antara mereka boleh beranak, adakah Allah Ta'ala tak berkuasa sah? Betul kan? Sebab itu dia kata tidak boleh kias Allah dengan makhluk. Dia kata ya Allah perempuan boleh berkata ada di dalam saya sampai 10-11 orang dia berkata. Takkan Allah Maha Pencipta tak boleh berkata. Anak Allah itu mustahil. Kerana anak Allah itu berarti Tuhan selain daripada Allah. Tuhan selain daripada Allah itu mustahil. Simple saja. Kalau Allah katakan Allah ada anak Allah itulah Allah itu Tuhan itu. Anak kucing itu kucing, anak kambing itu kambing. Anak Tuhan itu Tuhan. Kalau gitu Tuhan itu bebas satu, itu mustahil. Habis kalau Tuhan beranak, anak Tuhan itu Tuhan, anak Tuhan seperti Tuhan itu beranak. Nanti ada cucu Tuhan, cicit Tuhan. Akhirnya sekampung Tuhan. Satu negeri Tuhan. Kalau satu negeri Tuhan, kita dapat pindah lagi tapi pemimpin Tuhan. Siapa raja Tuhan? Perdana Menteri Tuhan siapa? Itu macam mana? Itu dah jadi cerita dia boleh. Maka akal dan sehat tidak boleh terima Tuhan itu banyak. Tuhan mesti esa. Kerana Tuhan Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha segala-galanya. Maka walaupun orang perempuan itu Allah jadikan boleh melahirkan anak, bukan berarti Allah yang Maha Pencipta maka Allah juga melahirkan anak. Sebab itu mustahil. Maka beradanya Allah pada makhluk itu mustahil. Kita bergerak ini adalah daripada satu tempat ke satu tempat. Itu makhluk. Atas ke bawah itu makhluk. Maka tidak berlaku pada Allah Ta'ala yang mustahil. Ini yang dipelajari Allah. Munazzahan an-hudusil kata. Maha suci Allah daripada baru berkata-kata. Sebab al-Quran itu sifat Allah. Itu yang jadi satu perbincangan pada masa dahulu. Al-Quran itu adakah qadim ataupun makhluk. Qadim maknanya tidak ada permulaan wujudnya.
Jadi kena faham. Sifat Allah Ta'ala itu mustahil baharu. Kerana sifat itu berdiri pada zat. Zat Allah bukan baru. Bukan baru maksudnya apa? Bukan ada permulaan. Yang ada permulaan itu kalau umurnya nak 1000-2000 tahun, namanya baharu. Dalam ilmu tauhid, baharu itu lawan pada qadim. Lain daripada Allah, semuanya baharu. Sifat Allah berdiri pada zat Allah. Maka tak mungkin sifat Allah baharu. Yang berdiri pada qadim itu qadim. Ya, zat Allah tidak ada permulaan. Maka sifat Allah termasuklah kalam, tidak ada permulaan. Satu masa dahulu berlaku pertikaian. Golongan Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu baharu. Habis itu, yang kita baca Quran itu qadim juga. Kalam. Ya. Ini kita lihat. Berarti kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, bacaan tadi qadim juga tak? Tidak. Kita ni makhluk. Yang luar tadi kita itu makhluk. Suara kita itu makhluk. Walaupun kita baca Al-Quran, suara kita itu makhluk. Itulah wujud Al-Quran. Sifat Allah yang qadim boleh diwujud. Maksudnya kertas-kertas yang dicetak padanya huruf-huruf yang boleh di situ kita membaca Al-Quran. Kertas itu jelas makhluk. Asalnya pokok diproses jadi kertas. Asalnya cetak itu kosong, dicetak dengan dawat jadi ada tulisan. Maka yang demikian jelas makhluk. Tapi Al-Quran dengan dikatakan kalam Allah, sifat Allah itu qadim. Maka ini yang disebut Imam Ghazali ini Maha Suci Allah daripada barunya kalam. Kita ni baru ni, tadi dia ada baru cakap. Diam lagi, cakap lagi. Maka kalam Allah tidak demikian. Kalam Allah adalah sifat yang qadim. Tak boleh bayang pasal betul lagi. Allah tak akan boleh bayang. Ya. Kalau kamu sampai satu peringkat kamu rasa tak boleh bayang Allah macam mana, betul lagi. Stick betul, dekat macam itu. Kerana makhluk ini dan apa yang dibayangkan oleh makhluk adalah makhluk. Bila makhluk membayangkan sesuatu, maka bayangan itu adalah makhluk. Pasti Allah tidak serupa dengan bayangan dia. Kerana Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah melihat segala-galanya, kita pun tak ada bayang. Segala-galanya Allah lihat. Itu yang sebabnya pun kita tak dapat fokus sungguh. Kita nampak ada tempat belakang tak nampak. Macam mana kita nak bayar Allah tak segala-galanya? Tak perlu dibayar. Yang disebut kita beriman bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar, melihat, dan sifat basar Allah itu setiap yang wujud. Ada qudrah iradah, ia hanya yang mungkin. Tidak mungkin Allah berkehendak sesuatu yang mustahil. Betul? Orang tadi dah Allah Ta'ala maha berkehendak, maha berkuasa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Tak ada cerita macam itu. Tak akan berlaku kehendak Allah itu pada sesuatu yang mustahil. Kalau nak tanya macam mana? Allah Ta'ala maha berkehendak, maha berkuasa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, bolehkah berkuasa Allah Ta'ala menjadikan satu orang perempuan yang dah menopause 32 tahun, sekarang umur dia 85 tahun, melahirkan anak, melahirkan baby? Boleh tak? Boleh. Dari segi hukum akalnya harus, dari segi hukum adat itu mustahil. Maknanya dari segi kebiasaan. Dah 45 macam nak beranak lagi. Ya, dan Allah tu tadi tahun. Tapi dari segi hukum akal boleh saja. Allah boleh jadikan Nabi Isa AS tahun berapa? Apa masalah Allah jadikan yang ibu bapaknya dah tu lahir manusia boleh. Bahkan Allah jadikan Nabi Adam AS tahun ibu dan tahun berapa? Maka bermasalah Allah jadikan seseorang lahir daripada ibu bapa yang telah lanjut Islam. Tapi dari kebiasaan jangan. Kalau berlaku itu satu benda yang luar biasa. Tapi jangan samakan. Oh, Allah boleh beranak, Allah bergerak. Ya, Allah
mana makhluk boleh makan, kan Allah tak makan. Betul. Makhluk yang ahli itu ada pasangan, kan Allah tak ada pasangan, Allah tak ambil. Bila start kias Allah dengan makhluk, usah. Itu kias yang sangat batil. Kias makhluk sama makhluk kalau tak sama batil, berarti kias makhluk dengan Allah pasti batil. Begitu juga ilmu Allah tahu, kita banyak yang kita baru tahu. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dia Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu daripada dalam perut mak kamu, hal kata tak tahu satu apa pun. Biar baby kau lahir, betul. Kemudian Allah insana malam yang Allah lah yang mengajar manusia yang manusia itu tak tahu. Maka ilmu kita tahu. Adakah ilmu Allah juga begitu? Dulu Allah tak tahu, baru Allah tahu. Itu akidah yang kufur. Itu benar golongan Qadariyah dahulu. Dia mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Allah hanya cipta manusia saja. Maksud manusia buat apa? Itu automatik. Bukan Allah cipta. Maka oleh kerana Allah cipta, Allah pun tak tahu manusia nak buat apa. Besoknya manusia itu buat apa? Buat Allah tahu. Itu akidah yang kufur. Bid'ah lagi kufur. Tidak. Wal iradah, bukan Allah bawa kehendak Allah itu dari azali lagi. Bukan dasar kulli nafsin wa afatin. Maha suci Allah daripada setiap kekurangan dan juga penyakit. Itu hati-hati, ada orang tak perasan. Dia menyambungkan kefahaman dia itu macam Quran hadis. Kata dia, saya pegang Allah Ta'ala dan tempat atas arasy. Kita bagi tahu Allah tidak bertempat. Ustaz yang berangkat, saya ikut Quran. Saya tak ikut Ustaz, saya ikut Quran. Quran yang mana kata Allah bertempat? Ar-Rahman al-Istiwa. Kehadiran Rahman istiwa al-Arasy. Istiwa al-Arasy kita wajib beriman. Bermakna istiwa al-Arasy itu Allah bertempat, itu berarti mencapai ayat yang pertama. Orang yang rasihun fil ilmi, dia beriman dengan sesuatu muhkamat dan mutasyabihat. Kalau kamu faham mutasyabihat dengan cara yang membatalkan muhkamat, berarti kamu termasuk wa amal lazina fi qulubihim syai'un. Adapun orang yang dalam hati-hati mereka itu ada mengikut ayat tabi'una ma tasyabaha minhu. Maka orang itu akan ikut yang sama-sama. Yang jelas sepakat Allah satu makhluk. Kenapa kamu nak mengambil makna Allah itu bertempat? Kalau kamu pegang itu, maksudnya macam mana kamu memahami bahawa ma'akum aina ma kuntum, jadi Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana kamu berada. Itu maksudnya bersama dengan ilmu Allah itu berserta dengan kita di mana kita berada. Kalau Allah tahu, itu dalam takwil. Kalau itu zahir bersama dan bersama dengan zat. Kalau begitu lagi batin. Ya Allah berada di mana-mana, termasuk di tempat-tempat yang kotor, di tangkar di mana. Maka tak boleh memahami ayat Quran dengan makna yang bercanggah dengan ayat Muhammad. Sebab Muhammad itu umur kita. Ayat Muhammad itu ia adalah hidup kepada Al-Quran. Jadi rujuk dekat Muhammad. Jangan main dengan mutasyabihat. Main dengan mutasyabihat itu orang yang hatinya bengkok, zaid, cenderung kepada sesat. Kalau itu kata itu, saya bilang dalam hadis. Tapi dalam hadis Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi, mari itu pada tazuki. Wahai anak Adam, aku telah jatuh sakit dan kamu itu tak datang ziarah padaku. Itu macam mana? Oh, Allah pun juga sakit, tapi sakit yang lain dengan Allah. Ada sakit yang lain dengan Allah. Maka dalam hadis tersebut Allah sendiri takwil. Allah takwil itu yang zahirnya bermakna aku sakit dengan makna yang sebenar marida abdi fulan, hamba aku si fulan yang jatuh sakit. Tapi kenapa Allah disebabkan Allah sakit? Nak menunjukkan besar urusan itu. Kita sekarang pun dapat surat urusan yang bukan aku. Yang tak aku dah tak ada pejabat. Kita apa tak tahu sekarang sampai lagi.
kenal tidak ini. Tetap dapat urusan sendiri kalau berbeda. Padahal yang keluar sesuatu JPR lah, JPR. Tapi nak menunjukkan urusan itu besar, besar rasanya. Maka yang orang takwil, yang tak ada alih kepada makna yang tidak layak dengan ayat muhkamat, pergi kepada makna yang sesuai dengan ayat muhkamat, berarti dia menolak cara Allah sendiri. Allah sendiri takwil. Jadi Allah Maha Suci daripada sebarang kekurangan. Kalau Allah bertempat atas arah pada arah muka itu, Allah yang wujudkan arah. Wujud Allah tanpa arah pasti. Tiba-tiba bila Allah ceritakan arah, Allah berubah jadi bertempat. Ini mustahil. Dan daripada sebarang penyakit, tidak boleh disifatkan Allah Ta'ala dengan sifat baharu, sifat makhluk. Jadi bergerak, beranak, sakit itu sifat makhluk. Dan tidak harus bagi Allah Ta'ala apa yang harus pada yang terbatas. Jadi makhluk ini terbatas. Kita ada ruang kita. Kita ada batasan kita, kita ada saiz kita. Maka kita nak kata Allah kita begitu, tak boleh. Sebab Allah bukan Allah. Dan Allah tidak menyerupai satu apa pun daripada makhluknya, dan tidak menyerupai satu apa pun akan Allah Ta'ala. Dan tidak akan Allah Ta'ala itu diliputi oleh tempat dan juga arah kita. Itu yang kita faham, kita faham macam mana ni? Tak di atas, tak di bawah, tak wujudlah dalam bentuk. Itu makhluk lah. Ya. Tapi kalau kita boleh lihat Allah, berarti Allah mesti bertempat. Itu makhluk. Makhluk, kalau kita tak boleh lihat, Allah bertempat. Jin apa semua itu bertempat, ada tempatnya. Ya. Tak di hutan, tak di laut, tak di bukit, ada tempat. Kalau kita lihat tempat. Jadi bukan langsung kalau boleh nampak berarti bertempat. Kalau bertempat mesti boleh nampak tidak. Kita ahli sunnah wal jamaah mengimani bahawa Allah boleh dilihat bila dia di akhirat. Oleh siapa? Oleh penghuni syurga. Oh, kalau begitu Allah dalam syurga. Syurga itu kan makhluk Allah. Kenapa Allah berada dalam makhluk ini? Habis orang ahli syurga boleh lihat Allah, berarti Allah dalam syurga. Ahli syurga dalam syurga, bukan Allah dalam syurga. Kita sama makhluk pun kita faham. Tadi siang tadi dan cuaca cerah, kita doa kerana orang dia nampak matahari. Ya, matahari tidak nampak kan tidak ada. Kita yang nampak matahari dulu dia nampak, bukan matahari dulu dia nampak. Itu baru sama makhluk. Masih matahari itu bertempat. Tapi tak sama kita dulu nampak melihat matahari, maka berarti matahari diampak. Tidak. Jadi hati-hati. Makin kacau sekarang. Dia nak kira Allah Ta'ala dengan makhluk. Semua boleh bergerak, apa Allah boleh bergerak, perempuan boleh bergerak, apa tak ada Allah boleh bergerak. Dan tidak berlaku padanya perkara-perkara baharu dan juga sebarang kecacatan. Jadi Imam Ghazali nak menyimpulkan pertama, ilmu akidah. Tak jadi ahli ibadah, pastikan akidah sahih. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Badan mengatakan wajib kata seorang salih, orang yang berjalan menuju ridha Allah, 4 perkara. Al-amrul awwal i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Hendaklah berakidah dan akidah yang sebenar, jangan ada pada akidah dia sebarang bentuk bid'ah. Tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Kerana akidah wajib sama macam Nabi SAW. Akidah tak pernah berubah. Syariat Nabi, syariat Nabi ini lain ini, syariat Nabi yang akan terjadi lain sikit. Yang syariat Nabi kita lain lagi. Akidah tak mungkin berbeza. Maka setiap bid'ah dalam akidah dalalah dan boleh jadi kufur. Walau zafta fi mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu memperhatikan pada mukjizat Rasulullah wa alali nubuwwatihi dan seterusnya, insyaallah masuk awal insya sekali kita berhentikan dulu setakat itu.
kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Ada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.